Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 bersama saya Adin Hussein. Antara paparan hari ini, gangguan bekalan air di Kelang hampir pulih sepenuhnya. Kita juga menasihatkan Punda untuk juga pemilik kenderaan mewah ditahan guna nombor pendaftaran palsu. kepada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kira-kira 99% kawasan yang terjejas di Kelang Selangor akibat kejadian paip utama yang pecah bampiran lebuhraya pesisiran pantai barat WCE Banting Taiping Sabtu lepas telah pulih sepenuhnya sejak jam 12.30 hari tadi. Air Selangor Sdn Bhd masih giat menjalankan proses meningkatkan paras kolam dan tekanan di sistem agihan bagi menstabilkan aliran bekalan air di sistem agihan. Bekalan dijangka kembali normal menjelang petang ini. Kita juga menasihatkan Punda untuk menggunakan air dan tidak menyimpan melebihi keperluan bagi membantu kami percepatkan proses pemulihan ini. Saya juga mengambil kesempatan sekali lagi memohon berbanyak-banyak maaf dan kepada semua pelanggan terjejas, terutamanya di bulan Ramadan. Beliau berkata kawasan yang masih mengalami gangguan bekalan air itu ialah Bandar Putra 2, Parkland dan Taman Sentosa. Pemantauan dan tindakan di lapangan perlu terus dijalankan dan bantuan lori-lori tangki air masih disediakan untuk menyalurkan bantuan kepada pengguna yang terjejas. Sebarang makluman hebahan yang mendakwa berlakunya lagi gangguan bekalan air adalah tidak benar dan pihak Air Selangor sedang berusaha sebaik mungkin bagi mempercepatkan pemulihan dan menstabilkan bekalan air ke semua kawasan yang terjejas. Pengguna dalam pada itu menarik nafas lega dengan penyelesaian muktamad masalah berkenaan yang membelenggu mereka sejak 5 Mei lalu. Seminggu ni memang masalah lah air tak ada ni kan. Sebab sebab dia terputus tu, dia macam tiba-tiba. Lepas tu kita orang memang tak ada standby air. Harapkan tangki. Nasib baik saya, keluarga saya ni, anak seorang ni kan. Jadi bolehlah pakai tangki. Kalau macam anak ramai tak boleh lah. Macam saya terpaksa mandi tempat kerja. 1 minggu sampai semalam ada latang sikit kotor punya lah. Ada petang sudah tak ada lagi. Itu dah. Air catu kan, then sejak few days ni memang langsung tak ada air, not even a drop. So memang tangki lori ada. So don't know how long, sebab Syahbaz pun macam tak bagi tahu berapa lama benda ni akan go on. Seorang lelaki ditahan dipercayai menggunakan nombor pendaftaran kereta palsu pada sebuah kenderaan pelbagai guna MPV. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Ruslan Khalid berkata, tangkapan terhadap suspek berusia 30 tahun itu dibuat di hadapan sebuah hotel berhampiran sebuah pusat membeli belah di Ibu Negara 3 Mei lalu. Ia susulan video berdurasi 56 saat ini yang tular di media sosial menunjukkan seorang lelaki terkejut selepas menemui sebuah kenderaan dengan nombor pendaftaran sama dengan kenderaan jenis Toyota Velfire miliknya di hadapan sebuah hotel di Ibu Negara. Hasil pemerhatian selama 30 minit di lokasi berkenaan, seorang lelaki muncul dan masuk ke dalam kenderaan terbabit dan ditahan sejurus selepas itu. Semakan terhadap nombor chassis mendapati pendaftaran asal kenderaan itu bukanlah VCC 6218. Sebaliknya, didaftarkan atas nombor lain dan pemiliknya juga adalah orang lain. Suspek yang tinggal di Ibu Negara itu ditahan dan kenderaannya turut dirampas untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 108-3-F Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menurut Ruslan, tangkapan suspek dibuat berdasarkan maklumat orang awam.
Tiga lelaki bertatu ditahan polis awal pagi tadi di sebuah pusat hiburan di Petaling Jaya, Selangor kerana disyaki ada kaitan dengan kumpulan kongsi gelap. Turut ditahan dua wanita warga Indonesia serta seorang lelaki Bangladesh kerana bekerja tanpa permit sah. Operasi dilakukan bahagian anti maksiat, perjudian dan kongsi gelap ditujuh Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor. Serbuan kira-kira jam 1.15 pagi diketuai Pegawai Turus ditujuh DSP Azmi Syukur bersama 14 anggota. Pemeriksaan dijalankan bagi mengesan individu yang dikendaki polis serta GRO warga asing. Ketika serbuan terdapat sedikit kekicauan, berikutan ada beberapa pengunjung pusat hiburan enggan memberi kerjasama. Polis bagaimanapun menahan tiga lelaki setelah diperiksa memiliki tatu yang disyaki ada kaitan dengan sebuah kumpulan kongsi gelap. Pemeriksaan lanjut mendapati lelaki terbabit mempunyai rekod jenayah lampau. Pemeriksaan mendapati premis ini juga melanggar syarat lesen dengan beroperasi lebih masa serta tidak mempunyai lesen menjual minuman keras. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya untuk tindakan lanjut. Keseronokan berkonvoi untuk bersahur bersama rakan bertukar tragedi apabila motosikal yang dinaiki bergesel antara satu sama lain sebelum terhumban di tengah jalan. Mangsa Muhammad Fazli Zulkifli, 26 tahun, mengalami kecederaan parah di kepala dan maut di lokasi kejadian. Kemalangan berlaku kira-kira jam 3 pagi tadi di kilometer 432.7 dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya, Selangor. Penunggang kedua, Ahmad Izzuddin Musa, 23 tahun pula, cedera parah dan dikejarkan ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Polis masih mendapatkan keterangan dari beberapa rakan mangsa yang menyertai konvoi itu. Ia termasuk kenyataan saksi yang mendakwa wujudnya kenderaan berat dalam kemalangan terbabit. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta menghubungi IPD Hulu Selangor di talian tertera atau mana-mana balai polis berhampiran. Seiring dengan peningkatan aduan pengguna melalui talian khas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, tiga elemen penting perlu diterapkan kepada anggota penguatkuasanya iaitu pengetahuan, kemahiran dan integriti bagi memastikan aduan rakyat berkenaan segera diambil tindakan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia sejajar dengan KPI kementeriannya yang memandang serius setiap aduan yang dikemukakan. Tiga kategori aduan yang paling banyak diterima adalah mengenai harga barang, penipuan atas talian dan perkhidmatan yang mengelirukan. Justru itu, pengetahuan yang luas mengenai sistem e-dagang atau tipu dalam talian dan usaha menangani masalah berkenaan akan menjadi lebih mudah. Sepanjang 2018, kita telah menerima 26,086 aduan. 26,086 aduan. Dan Januari hingga Mac kita telah menerima 5,755 aduan. Setakat ini juga sebanyak 550,000 premis telah dibuat pemeriksaan dan pemantauan serta 11,281 kertas siasatan dibuka bersama nilai rampasan dianggarkan sebanyak 49 juta ringgit. Dalam pada itu, sebanyak 332 kedai ekonomi pengguna iKeep telah mula beroperasi dengan menjual barangan keperluan harian seperti gula, minyak masak, tepung gandum dan beras pada harga 2 hingga 20% lebih murah daripada harga pasaran. Durian bukan sahaja digemari rakyat tempatan, malah sejak usaha berterusan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, ia menjadi buah-buahan yang dikenali dan mendapat permintaan tinggi. Melihat kepada potensi itu, ekspor durian akan menjadi lebih agresif selepas ini di peringkat antarabangsa dan pasaran China menjadi keutamaan. Ia sekaligus mewujudkan sumber baru untuk petani tempatan menjana pendapatan lumayan. Menurut Datuk Salahuddin Ayub, kerajaan berjaya memeterai perjanjian pemasaran durian sejuk beku ke China Ogos tahun lalu. Susulan perjanjian itu, pentadbiran awam kastam China GACC telah mengambil masa yang lebih singkat untuk datang ke Malaysia dan memeriksa infrastruktur serta dusun durian tempatan. Sekarang ini kita boleh jual the whole fruit frozen. Ya. Dulu mereka mengambil masa 3 tahun baru datang untuk cek industri kita dalam bentuk pulp and paste. Sekarang ini tak sampai setahun datang. Jadi market kita di China cukup luas. Jadi ini big industry untuk durian. Ya.
Dan sekarang kita dah kenal pasti hampir 14 syarikat besar yang telah kita senaraikan dan more to come. Potensi besar industri durian boleh dilihat menerusi sambutan di Festival Durian Malaysia kepada rakyat China yang diadakan bersempena Forum Jalur dan Laluan untuk Kerjasama Antarabangsa BRF baru-baru ini. Peluang kerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan turut diintai bagi menganjurkan satu kempen besar-besaran di negara tembok besar itu kelak. Ia bagi menarik pelancong dari China untuk berkunjung ke pelbagai destinasi yang sinonim dengan Raja Buah Malaysia ini seperti Pahang, Pulau Pinang dan Johor. Ekspor durian ke China telah meningkat pada purata 35% tahun bernilai $1.1 bilion Amerika pada 2017 berbanding $243 juta sedekat lalu. Meskipun Thailand menguasai pasaran sedia ada, kerajaan menyasarkan peningkatan 50% jumlah ekspor menjelang 2030. Pastinya bulan Ramadan menjadi medan bagi badan korporat dan badan bukan kerajaan NGO berlumba-lumba memberi sumbangan melalui penganjuran pelbagai program. Tidak ketinggalan berbuat demikian Pertubuhan Sahabat Penyayang Selangor PSP yang giat mengumpulkan sumbangan sejak awal tahun lagi bagi melaksanakan program yang dirancang. Wartawan Ridwan Hussein ada laporannya. Pelbagai cabaran yang dihadapi tidak menghalang Pertubuhan Sahabat Penyayang Selangor PSP untuk menganjurkan program sumbangan kasih Aidilfitri buat kali kelima tahun ini. Tersemat kukuh di hati ahli mereka niat luhur untuk meringankan beban golongan yang memerlukan. Mereka sangat memerlukan benda ni. Jika pihak-pihak luar mengatakan program ni biasa, maksud dia program-program macam ni dan raya, biasalah shopping kan. Tapi sebenarnya dekat luar sana mereka sangat memerlukan. Kalau kita dapat duduk bersama dengan mereka di bawah, kita tahu apa yang mereka perlukan. Bagi mereka, segala jerih perih selama ini nyata berbaloi apabila melihat terukirnya senyuman di wajah 100 anak-anak asnaf dari 12 kampung Dewan Undangan Negeri Dun Sementa ini. Penerima sumbangan dalam program kali ini mendapat bantuan bernilai RM150 seorang. Alhamdulillah lah. Sebab kita pun keadaan sekarang ni memang syukur sangat dapat. Bantu kuranglah untuk belanja untuk adik-beradik yang lain dapatlah kita selesaikan. Dia punya dah selesai lah. Kita juga di peringkat DUN kita ada lebih kurang 750 vouchers untuk kita buatkan laksanakan program Jom Shopping dan voucher ini pada Kerajaan Negeri Selangor. Setiap DUN akan diberikan voucher-voucher Jom Shopping ini setiap tahun yang kita telah pun laksanakan setiap tahun sebelum ini. Sememangnya ada yang di luar sana berpandangan bahawa program sebegini tidak memberi impak besar ataupun biasa-biasa sahaja. Tapi apa yang dinilai bukanlah bentuk ataupun skala sesuatu program itu. Namun apa yang penting adalah keikhlasan dalam memberi nikmat, berkongsi rasa, mengukir senyuman dan memberi kegembiraan kepada anak-anak ini. Dan pegang. Inilah yang membezakan kita dengan insan ataupun makhluk yang lain di sisi Tuhan. Fikir-fikirkan, Ridwan Hussein, Media Prima Berhad. Menerapkan semangat keusahawanan sememangnya menjadi cabang penting yang perlu ada dalam diri penggiat seni Malaysia hari ini. Tidak keterlaluan jika dikatakan golongan selebriti kini lebih bijak dengan mengambil langkah membuka perniagaan ketika masih berada dalam radar populariti. Bulan Ramadan antara waktu terbaik golongan ini menjana pendapatan tambahan. Penyanyi popular tanah air, Datuk Hatan antara selebriti yang giat memaksimalkan pendapatan beliau sepanjang Ramadan ini. Beliau memilih untuk memasarkan baju Melayu dan jubah yang menggunakan fabrik kapas Itali dan linen. Masih mengekalkan elemen tradisional baju Melayu itu sendiri, cekak musang dan teluk belanga, rekaannya lebih moden dan kontemporari. Baju ni boleh jadi kurta, boleh jadi baju Melayu. Jadi saya timbul idea di saya bincang dengan saya punya isteri. Saya kata, okey kita boleh buat ni benda ni, dan sebagai tanda terima kasih saya lah dah ke 35 tahun ini saya punya untuk fan lah memiliki produk saya.
Melihat kepada potensi dan kualiti produk yang dikeluarkan, beliau optimis baju Melayu dan jubah keluarannya mampu mendapat tempat di hati peminat sekaligus membantu mengukuhkan jenamanya dalam dunia fashion tempatan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. 8 anggota sel pengganas terbunuh dalam serbuan dilakukan polis di kubu kuat minoriti Syiah di Qatif Timur Arab Saudi. Menurut agensi media Saudi yang memetik kenyataan jurucakap keselamatan negara, rangkaian yang baru dibentuk itu dikatakan bersedia pada bila-bila masa melancarkan aktiviti pengganas terhadap keselamatan negara itu. Kejadian berlaku di sebuah penempatan di Sanabis, Riyadh. Pihak keselamatan yang mengepung unit kediaman terbabit terpaksa melepaskan tembakan selepas arahan menyerah diri tidak diendahkan. Tiada penduduk awam atau pasukan keselamatan cedera dalam operasi itu. Seorang terbunuh selepas 3 lelaki bersenjata menyerang sebuah hotel bertaraf 5 bintang di wilayah Baluchistan, Pakistan. Serangan disasarkan terhadap Hotel Zevapur Continental di bandar pelabuhan Gwadar. Kejadian berlaku kira-kira 4.50 petang waktu tempatan. Pengawal keselamatan yang menyedari kejadian cuba menghentikan serangan namun terbunuh. Bagaimanapun ketika kejadian, kebanyakan tetamu berjaya dikeluarkan daripada hotel terbabit. Tentera Pembebasan Pemisah Baluchistan mengaku bertanggungjawab mendalangi serangan. Pihak berkuasa Palestin PA menggesa paparan mengenai Baitul Maqdis dibuang daripada video mempromosikan Eurovision. Ia berikutan dakwaan video itu mengandungi propaganda Israel menjelang pertandingan lagu berkenaan yang dihoskan Tel Aviv. Stesen penyiar Kan didakwa menayangkan klip berkenaan dan mensasarkan pelancong yang mengunjungi wilayah itu untuk menonton Eurovision. Video itu didakwa memaparkan rakaman halaman Masjid Aqsa di timur Baitul Maqdis. Ia juga merujuk Baitul Maqdis sebagai ibu negara tercinta mereka. Menurut Kementerian Luar PA, rejim Zionis menggunakan pertandingan lagu itu untuk mengukuhkan penjajahannya dengan membuatkan dunia menerima tindakan haram itu. Katanya bahan promosi yang disiarkan dalam konteks pertandingan Eurovision dan diluluskan Kesatuan Penyiaran Eropah EBU tidak dapat diterima. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan bola sepak Piala FA. 2 lagi pertembungan suku akhir kedua berlangsung malam tadi menyaksikan kesemua 4 slot pasukan 4 terbaik sudah pun diisi. Perak mencatat kemenangan penting 2-1 di penghujung permainan untuk melepasi tentangan PKNPFC ke separuh akhir. Felda United juga lega mara berdasarkan peraturan jaringan di tempat lawan dengan agregat 3 sama selepas terikat 0-0 dengan Kuala Lumpur. 2 pasukan setempat, Perak dan PKNPFC bertarung semula dalam aksi kedua kali ini di Stadium Perak di Ipoh. Tuan rumah meledak jaringan pembukaan hasil penyudah penyerang import Ronaldo Silva minit ke-23. Kelebihan Perak terpadam di separuh masa kedua selepas Giancarlo Rodriguez menyamakan kedudukan minit ke-72. Menyedari kedudukan agregat 1 sama yang tidak memihak mereka, Perak meningkatkan tekanan untuk mengubah kedudukan. 2 minit sebelum permainan tamat, Ronaldo sekali lagi tampil penyelamat dengan gol pemisah pasukan. Kemenangan 2-1 membolehkan Perak mara ke fasa separuh akhir mengecewakan PKNPFC dan dijadual berdepan Pahang selepas ini. Satu lagi penentuan suku akhir kedua menemukan Felda United dan Kuala Lumpur. Kedua-dua pasukan yang membawa bekalan keputusan 3 sama dalam aksi pertama turun dengan misi mencari kelebihan jaringan. Sebaik sepak mula, pelawat gagal memanfaatkan kesempatan di depan gawang Felda United yang terhidang. Tuan rumah berjaya membolosi benteng pertahanan tetapi dinafikan dengan kecekapan penjaga gol. Minit ke-13, Felda United kehilangan penyerang import baru dari Singapura, Muhammad Khairul Amri Muhammad Kamal, selepas terbabit dengan pelanggaran dengan pertahanan pelawat memaksanya gagal
gagal meneruskan permainan. Keputusan 0-0 di penghujung permainan membolehkan Felda United mara ke separuh akhir dengan agregat 3 sama berdasarkan peraturan jaringan di tempat lawan dan bakal bertemu Kedah. Turut berlangsung aksi Liga Perdana yang memasuki perlawanan ke-12 musim ini. UiTM FC mencatat kemenangan 1-0 mengecewakan UKM FC menerusi jaringan di penghujung permainan. Dua pasukan tercorot Liga, Kelantan dan Sarawak terus dirundung malang kalah besar kepada lawan masing-masing di Benang Pulau Pinang 4-1 dan di Belasah PDRM dengan jaringan 6-2. Dua pasukan varsity UiTM FC dan UKM FC bertembung di Stadium UiTM di Shah Alam dalam sepak mula yang diadakan jam 10 malam. UKM FC nampak lebih menyinar menerusi gerakan-gerakan berbahaya dicipta namun berjaya diserap baik benteng UiTM FC. Tiada penyudah berkesan. Babak pertama berkesudahan 0-0 tanpa jaringan. Tuan rumah mula mengasak UKM FC selepas rehat. Dikala pelawat terus buntu memanfaatkan peluang keemasan yang terhidang, UiTM FC lebih bijak apabila percubaan Muhammad Amir Azhar ditampan masuk ke gawang lawan minit ke-83 permainan. Jaringan itu berjaya dipertahan tuan rumah untuk memastikan 3 mata penuh memihak mereka dan mendaki tangga kedua Liga. Sementara UKM FC pula tewas buat kali ke-6 sekaligus gagal memperbaiki kedudukan tangga ke-9 yang dihuni ketika ini. Sukan baseball di negara ini jarang mendapat perhatian sekaligus menyebabkannya bagai terpinggir dari publiciti serta bantuan pihak berkaitan. Mengambilnya sebagai satu cabaran, Persatuan Baseball Malaysia BFM bertekad untuk membuka mata banyak pihak dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki bermula dengan misi melepasi pusingan kelayakan kejuaraan Asia November ini. Sebab baseball ni kira dianggap bukan sukan yang popular. Jadi memang satu cabaran lah daripada persekutuan. Tapi bagi kami daripada persekutuan, kita anggap itu sebagai satu perkara yang sangat penting untuk kita lihat secara positif lah. Walaupun mungkin di Persekutuan Baseball Malaysia ni kami lebih kepada sukan yang baru nak dibangunkan dan tidak dapat macam bukan seperti sukan-sukan elit, tapi saya rasa dia ada potensi untuk dikembangkan. Dr. Hanafiah Ayub selaku Timbalan Pengerusi BFM mengakui sukan baseball merupakan sukan baru di Malaysia dan kurang mendapat sambutan dan sokongan daripada pihak tertentu. Itulah dilema yang dilalui penggiat sukan itu, baik skuad lelaki maupun wanita. Ketika ini di sebalik mengharungi bulan puasa, pasukan wanita tetap mempersiapkan diri untuk menyertai kejohanan terbuka Taiwan bulan ini. Sukan ini mahu terus diperluaskan di Malaysia. Menyaksikan potensi pasukan wanita adalah sangat baik. Amat sukar buat mereka menagih sokongan Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Majlis Sukan Negara MSN. Tetapi BFM tetap bergerak dengan usaha sendiri mewujudkan program pelapis menerusi program sekolah angkat. Semalam skuad baseball wanita mengadakan majlis berbuka puasa dalam usaha mencari sumbangan dana membiayai penyertaan pasukan ke pertandingan luar negara. Semarakkan keberkatan Ramadan dengan aktiviti bersedekah dan amal jariah. Sebelum kita berpisah, saksikan 22 anak asnaf dari pengajian Darul Mahabbah dan 30 anak yatim dari Pusat Jagaan Anak-anak Puncak Desa Kepong diraikan dalam majlis berbuka puasa di Dewan Plenary SACC. Salam hormat dan Assalamualaikum.